Okay. Alhamdulillah minggu lepas kita berkongsi berkenaan dengan Facebook. So saya harap kawan-kawan semua dapat memahami tujuan kita berniaga di Facebook dan juga bagaimana kita memanfaatkan Facebook page dan seterusnya juga. Mungkin tuan-tuan dapat berkongsi strategi terbaru, iaitu tuan-tuan sendiri membuka ataupun mencipta grup FB sendiri. Yang mana grup FB ini tuan-tuan boleh kawal sendiri. Lepas tu tuan-tuan jadikan sebagai kolam tuan-tuan dalam Facebook. Maka jemput seramai mungkin mereka untuk turut serta dalam FB group anda. Mana tahu satu hari nanti tiba-tiba FB group anda ni boleh meletup, boleh menarik seramai lebih daripada 10,000 ahli. Kalau tak famous kita dalam page tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita dapat tarik mereka ni untuk jadi kita punya FB, ahli dalam FB group kita. Okay. So malam ni kita terus kepada Google My Business. Cuma sebelum tu saya mungkin nak minta awal sedikit, mohon diri awal sedikit lah pada malam ini. Sebenarnya saya ada program malam ni, cuma sebab memang dah komitmen saya untuk adakan kelas, maka mungkin sekitar pukul 10 tu saya kena awal lah kita habiskan kelas, insyaAllah lebih kurang dalam 45 minit ke 50 minit juga malam ni. Cuma saya sekitar pukul 10 tu dah kena minta diri awal. Itu minta izin pada kawan-kawan sekalian. Okay. So kita terus ke kita punya tajuk tanpa membuang masa. Okay, pertamanya Google My Business. Jadi di sini tuan-tuan kena tahu kenapa kita perlu berniaga di Google juga. Tuan-tuan kena tahu kenapa kita perlu berniaga di Google. Okay. So pertamanya ialah kita nak daftarkan perniagaan kita di Google. Kita nak menyenaraikan perkhidmatan kita. Kita nak menyenaraikan kita punya perkhidmatan kita. Kita nak menyenaraikan kita punya produk dan juga kita nak memberitahu bahawa kita ni dah ada, okay, di dalam Google. Kalau kita biasa sekarang ni kita dah ada Facebook page, iaitu kita dah bagi tahu orang dalam Facebook bahawa kita dah berniaga, maka di Google pun sama. Kita kena senaraikan perniagaan kita ni dalam Google. Kita kena masuk dalam mereka punya senarai, barulah perniagaan atau produk kita ni dapat di Google oleh kita punya potensi pembeli ataupun prospek dan sebagainya. Okay. So, apabila nama perniagaan kita atau produk kita telah didaftarkan di Google, maka mudah untuk mereka membuat pencarian produk ataupun perkhidmatan kita. So di sini jugalah dalam Google My Business jugalah, okay, bila kita daftarkan perniagaan kita, maka mereka boleh locate kita. Mereka boleh dapat cari lokasi kita berada di mana. Jadi kalau mereka dekat mungkin sebagai jiran, kebetulan jiran, ataupun mereka memang mungkin cari kawasan Ceras, ataupun mereka mungkin cari kawasan Johor. Jadi bila mereka Google, katalah mereka nak mencari produk-produk. Katalah mereka nak mencari produk sambal dah. Senang contoh sambal pedas Johor. Jadi dia akan keluar semua lokasi dekat Johor. Dan bila kita ada daftarkan alamat perniagaan kita, maka kita antara yang akan berada duduk di atas. Mudah untuk dilihat kita punya perniagaan. Okay. Seterusnya, kenapa kita berniaga di Google juga tuan-tuan? Okay. Dia juga adalah untuk memudahkan pelanggan, prospek ataupun orang yang sedang nak menggoogle produk kita ni mencapai kita. Jadi bila di Google nanti, maka kita akan dapat linkkan perniagaan kita ke website kita. Kita dapat linkkan perniagaan kita pergi ke Facebook. Kita dapat linkkan perniagaan kita pergi ke WhatsApp Business. Jadi inilah pentingnya kita kena daftar perniagaan kita di Google. Ataupun dia sebut Google Listing. Okay. Dapat tuan-tuan? Sangat simple saja Google ni. Cuma sebenarnya masih ramai lagi lah peniaga tak manfaatkan Google ni. Kalau berdasarkan saya sembang-sembang dengan kawan yang sedang berniaga, even mereka jadi dropship pun, kalau boleh daftar Google. Google ni tak perlu kita nak aktif selalu, kita tak perlu nak pegang hari-hari, kita tak perlu nak communicate hari-hari. Dia hanya perlu ada dalam Google. So nanti mereka akan Google perniagaan kita,
So akhirnya dia akan dapat dilinkkan kepada sama ada WhatsApp kita ataupun Facebook kita, bergantung apa yang kita letak dalam Google listing tadi. So dapat tuan-tuan? Okay, dapat So okay. So di sini tuan-tuan, saya nak bawakan juga anda perbezaan antara Google dan juga Facebook. Okay, dia ada dua keadaan. Pertama, kalau kebiasaannya lah, siapa yang buka Google ni, tuan-tuan tanya diri sendiri juga. Kenapa tuan-tuan nak Google? Cuba tanya, kenapa tuan meng-Google? Bahasa dia rojak sikit. Kena tanya diri. Jadi, trend penggunaan Google ni sama seperti apa yang kita gunakan sekarang. Sama seperti apa tujuan kita nak meng-Googlekan sesuatu. Iaitu kita nak mencari info lanjut. Kita ingin info lanjut ataupun kita nak info terkini ataupun info-info tambahan kepada satu-satu produk. Sebab kita nampak mungkin produk tu dekat Facebook. Jadi bila kita Google, bila kita nak tahu lebih, kita akan pergi Google. Jadi kita pun buka Google, carilah, type lah nama berkaitan. Lepas tu kita pun nak lagi details. Contohlah, contoh 1XOX. Kita Google 1XOX. Lepas tu kita duduk Kuala Lumpur, kita type lah 1XOX Kuala Lumpur. Lepas tu kita duduk katalah dekat Johor, 1XOX Johor. Lepas tu kalau kebiasaan lah, kalau baru produk yang baru-baru ni, okay, kalau mereka tak pernah dengar atau tak biasa dengar, maka kita akan type contohnya 1XOX penipu. Contohnya kan. Sebab apa? Sebab kita takut kita kena scam. Sebab itulah kita akan membuat carian dekat Google kerana kita ingin membuat carian lebih lanjut. So di sinilah juga tujuan kita meng-Google ni, sebenarnya kita nak bertanya. So tanyalah apa saja, insya-Allah Google ini boleh memberi jawapan. Okay, dia bagi saya dia bukan setakat jawapan, dia lebih kepada pertimbangan informasi. Jadi tinggal lagi kita menguruskan maklumat tadi sebagai pilihan kita nanti. Lebih kurang kita tanya orang tu, okey, apa pandangan dia, ni apa pandangan dia, ni scammer ke, ini tipu ke, lepas tu ini manfaat, ni kebaikan. Jadi kita akan dapat gabungan-gabungan. Jadi tinggal lagi kita akan membuat pilihan selepas itu. Okey. So di sini jugalah kita nak bagi tahu pada kawan-kawan, mereka yang meng-Google ini sebenarnya mereka ini dah ada maklumat berkenaan satu-satu produk ataupun mereka dah mula berminat dengan satu-satu produk. Jadi apabila mereka berminat, maka dia akan membuat perbandingan. Daripada pertanyaan tadi, lepas tu dia akan membuat perbandingan. Okay, perbandingan dari segi apa? Okay, biasanya dia akan membuat perbandingan antara produk semasa dengan pesaing yang ada. Lepas tu dia akan buat comparison dengan pesaing yang terdekat. So bila dia dapat jawapan details, meyakini nak gunakan produk berkaitan, maka dia akan pergi go detail lagi, akan buat perbandingan mungkin plan-plan tertentu ataupun package-package tertentu ataupun perisa-perisa yang dia nak try dulu. Contoh kalau bab makanan. Jadi di sinilah peranan Google. Lebih kurang nak bagi tahu pada kawan-kawan, siapa yang meng-Google ni sebenarnya mereka ni nak buat pengesahan. Mereka nak buat pengesahan untuk apa? Sebelum mereka membuat pembelian. Kena ingat, seperti saya kongsikan kepada anda kawan-kawan, sebelum ini lebih kurang sebenarnya ada banyak jenis. Saya kongsikan 3 dulu kan. Hari itu jenis pelanggan. Okay, pelanggan yang pertama, mereka ni mudah dipengaruhi dengan tawaran-tawaran tertentu. Lepas tu dengan kempen-kempen promosi. Mereka ni jenis rambang mata. Jadi dia akan terus beli saja. Tetapi ada juga kawan-kawan, mereka ni yang jenis realistik. Dia memang tak kisah offer bagi macam mana pun, mereka pembeli ni jenis dia tak kisah. Dia realistik. Dia bukannya ikut trending sangat, cuma dia perlu tahu adanya tawaran-tawaran tertentu. Lepas tu dia akan pergi ke Google, dia akan buat carian, pertanyaan, info lanjut. Sebab apa? Dia nak buat pengesahan dahulu sebelum dia membuat pembelian. So kebiasaannya, mereka yang ke Google ini adalah mereka yang memang dah ada niat nak membeli.
Okay, dapat tengok kawan? Dapat tak kenapa mereka pergi ke Google? Okay, so far dapat follow saya tak? Siapa dapat follow, cuba tekan 1 dulu. Okay, Alhamdulillah Puan Mardiana kata dapat 1. Okay, cantik. Jadi lebih kurang tuan-tuan, mereka yang pergi ke Google ni, mereka ni dah jadi prospek sebenarnya. Cuma lagi dia ni akan jadi kepada prospek siapa. Jadi kalaulah kata Puan Mardiana, okay, ada Google listing. Lepas tu Tuan Haryadi tak melistingkan perniagaan dia. Maka mungkin Tuan Haryadi duduk dekat Terengganu. Pembeli tadi mungkin duduk Terengganu. Puan Mardiana duduk dekat Kuantan Pahang. Jadi dia akan nampak Puan Mardiana punya produk ataupun perkhidmatan dalam Google. Maka bila dia klik, akan dilinkkan kepada link yang diberikan oleh Puan Mardiana, sama ada dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp. Jadi nampak tak kerugian kita kalau kita tak memanfaatkan Google. Sebab Google ni mereka yang dah memang nak membeli. Mereka dah ada interest, minat nak membuat pembelian. Jadi kalau kita tak ada Google listing, maka satu kerugian tanpa sedar kepada kita, sebab Google ni tak perlu kita nak maintain hari-hari. Kita daftar hari ni, kejap lagi seminggu baru kita nak tengok kita punya kedai macam mana. Lepas tu ataupun mungkin 2 minggu sekali. Lepas tu ataupun mungkin 3 minggu sekali. Sebabnya kalau mereka minat pun, of course mereka akan klik dan akan datang kepada kita. Dapat tak tuan-tuan? Itu perbezaan. Itu adalah Google. Okay. Next. Saya kena bagi perbezaan supaya tuan-tuan nampak. Okay, untuk Facebook pula tuan-tuan. Okay, untuk Facebook, okay, pertamanya kita kena tahu siapa yang pergi ke Facebook. Tuan-tuan kena tanya. Kalau dekat Google ni, mereka yang ingin membuat carian lebih lanjut. Mereka ni dah berminat dengan satu-satu produk. Tetapi dekat Facebook ni berbeza. Mereka yang pergi ke Facebook ni adalah mereka yang hanya ingin bersosial. Maksudnya dia nak tengok dia just nak pergi tengok grup dia nak tengok follow dia punya idola, ataupun pergi masuk dia punya hobi, ataupun dia nak tengok apa cerita-cerita terkini yang sedang viral dan sebagainya. Itu. Jadi maksudnya kalau ke Google mereka dah ada minat kepada satu-satu produk, dekat Facebook mereka ni bukan ada minat lagi. Mereka hanya lebih kepada untuk bersosial. Suka-suka nak keluar masuk Facebook saja. Itu beza dia. So dekat Facebook inilah, okay, mereka ni juga untuk peniaga perlu membuat konten viral untuk menarik mereka. Sebab dekat Facebook ni dia lebih kepada trafik. Okay, kalau Google ni dia lebih kepada orang mencari kita. Perasan tak? Okay. Dan di Facebook ini juga, kalau siapa yang selalu up to date, maka dia punya kehadiran dalam Facebook tu akan sentiasa dekat kepada pengunjung-pengunjung Facebook. Sebab itulah perlunya untuk peniaga-peniaga buat konten viral, sentiasa update status. Lepas tu kena buat campaign likes untuk follower, kena create follower-followernya supaya kehadiran anda ni dekat dengan pengunjung-pengunjung Facebook. Itu antara beza antara dua. Kalau dekat Google, mereka sedang mencari kita. Contoh dia tengah cari, saya nak cari kek. Kek untuk birthday. Lepas tu dia Google kek birthday. Lepas tu dia akan keluar senarai. Kek birthday kanak-kanak, kek birthday dewasa. Lepas tu kek birthday kanak-kanak buah-buahan, kek birthday kanak-kanak superheroes. Jadi dia ada banyak. Lepas tu dia tambah lagi kek birthday kanak-kanak superheroes Ceras, Kuala Lumpur, Selangor. Itu kalau kita di Google. Tapi kalau di Facebook, dia bukan mereka cari. Kita kena update status untuk kita dekat kepada mereka. Maksudnya Facebook ni tujuannya adalah untuk mendekati pelanggan. Tetapi kalau dekat Google, ialah pelanggan cuba mendekati kita sebab dia mencari kita. Dapat tak beza antara dua ni? So Facebook ni lebih kepada mendekati tu, lebih kepada kita nak prospek mereka.
prospecting lah. Okay. So dapat tak? Dah mula nampak tak bezanya antara Facebook dan juga Google? Dan ada kaitan antara dua ni, tak boleh kita nak tinggalkan juga Google, kita hanya fokus ke Facebook. Dapat tak tuan-tuan idea? Okay, Alhamdulillah, nampak Puan Mardiana. Terima kasih. Okay, next. So, saya kongsikan terus, okay, bagaimana kaitan antara Google dan juga Facebook. Okay, ini contoh ni ala kita, anda lah, okay. Lepas tu kita ada prospek, okay. Sama ada prospek, stranger jadi prospek. Kita ibaratkanlah mereka ini prospek, okay. So, kita nak mendekati, okay, kita nak buat prospecting. So, kita akan menggunakan Facebook, okay. Apabila kita nak mendekati mereka, maka kita akan gunakan Facebook. Itu ataupun dia panggil prospecting lah, okay. So, untuk prospek ini pula, jika mereka nak mendekati kita sebagai penjual, kita tu dia tak tahu siapa lagi, tapi dia nak dekat kepada produk tadi. So, kebiasaannya mereka akan search. Mereka akan search di Google. So, jika perniagaan itu dilistingkan dalam Google, maka dia mungkin akan nampak kita punya produk dalam Google listing tadi. Okay, nampak tak tuan-tuan? Kitaran ni nampak. Yang penting tuan-tuan faham kitaran ni, cycle ni penting. Sebab kalau tuan-tuan tak nampak cycle ni ataupun mapping ni, maka tuan-tuan akan confuse nanti. Bagaimana nak menggunakan Facebook dan juga bagaimana nak menggunakan Google. Okay? Okay, Puan Mardiana bertanya, macam mana kita nak listkan bisnes kita dekat Google? Alhamdulillah. Soalan yang sangat baik, Puan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan cara-cara untuk listingkan kita punya perniagaan dekat Google. Sebab itulah kita membuat kelas asas pemasaran digital. Saya nak bantu anda bagaimana nak faham asas, setting dan juga function setiap satu-satu platform untuk perniagaan. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk Puan Mardiana. Okey, so far dapat tuan-tuan? Okay, kita ada seramai 14 orang kawan-kawan. So, sebelum tu jangan lupa ya isi borang kehadiran. Okay, kalau tak di-post dalam tu, nanti insyaAllah mereka akan post lah sebentar lagi. Okay. Okay, next. So, pertanyaan. Bagaimana prospek nak cari kita? Jadi bila kita Google ni, kita kena tahu bahawa Google listing ni ialah kita nak prospek ini mencari kita. Kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang sudah, kita banyak belajar untuk mencari. Kita banyak belajar untuk mencari prospek. So, pada minggu ini, kita cuba untuk tunjukkan kepada tuan-tuan, ada satu cara sebenarnya untuk mereka ni akan cuba mencari kita. Orang lain promote, tapi kita dapat sales. Jangan sampai tuan-tuan promote, tapi orang lain yang akan dapat sales. Pasal apa orang yang dapat sales? Kita dah duk promote hari-hari cerita dekat Facebook, lepas tu mungkin dekat Instagram status. Tiba-tiba kawan yang nampak status produk kita ni atau promosi kita ni beli dekat orang lain. Pasal apa? Kerana mereka membuat Google, pencarian dekat Google. Mereka bukan tak percaya dengan kita. Cuma mungkin mereka ini selesa Google, lepas tu dia dapat jawapan-jawapan yang memuaskan hati dia ataupun dekat dengan selera dia. Maka dia pun membuatlah pembelian siapa yang ada buat Google listing tadi. So, nampak tak beza? So, itu sebabnya Google My Business ini, kalau kita nak buat automasikan perniagaan, maka memang kita sangat-sangat digalakkan menggunakan Google My Business. Okey, bagaimana nak prospek cari kita? Yang pertama, kita daftarkan bisnes kita di Google Listing. Sepertinya kita daftarlah perniagaan kita dekat SSM. Jadi kalau kita tak daftar perniagaan dekat SSM, maka orang tak tahu kita ni berniaga. Kita ibaratnya berniaga jugalah, tetapi tak ada dalam senarai perniagaan. Jadi mereka tak nampak. So yang keduanya, okey, tuan-tuan bina website tuan-tuan sendiri. So dekat Google My Business ini juga, malam ni
kita pun akan kongsikan anda bagaimana untuk bina website secara percuma. Okey. Dan yang ketiga, ini agak ada advance sikit. Dianya ialah berkaitan dengan SEO, iaitu Search Engine Optimization, iaitu kita banyak membuat copywriting yang banyak menggunakan atau pengulangan maklumat berkaitan dengan perniagaan kita. Tapi kalau kita nak lebih mudah, of course memerlukan kos tertentu seperti pengiklanan, maka kita akan menggunakan SEM ataupun Search Engine Marketing. So Search Engine Marketing ni sama functionnya seperti dengan Facebook Ads. Cuma hari ini kita tak cerita pasal SEM lah, kita akan cerita lebih kepada dua yang utama dulu, iaitu daftar bisnes di Google Listing dan juga daftar web ataupun web Google. Okay, next. Okay, so bagaimana berkait antara Google dan Facebook? Sekali lagi saya nak kongsikan, sebenarnya slide ni ada kaitan dengan tadi juga. Okay, yang pertama seperti tuan-tuan dah nampak cycle yang pertama. Okay, apabila kita dah listingkan kita punya perniagaan, maka dalam kita punya listing tu tuan-tuan kena letakkan link perniagaan kita. Kebiasaannya kalau kita nak close dengan mudah secara percuma, kita gunakan WhatsApp. Maka kita perlu linkkan apa saja maklumat dalam Google Business tadi pergi ke WhatsApp. Ada cara, kejap lagi saya akan tunjuklah di mana kita nak letakkan kita punya link tadi. Untuk link, besok juga kita akan berkongsi berkenaan dengan master link. Apa itu master link? Tuan-tuan tunggu. InsyaAllah besok saya akan kongsikan. Okay, so far dapat faham tuan-tuan Okay, kalau dapat boleh kongsikan satu untuk saya dapat tuan-tuan punya tu. Saya cuba buka dulu satu web. Okay, Alhamdulillah. Okay, next saya cuba share screen supaya tuan-tuan nampak. Okay, pertama. Okay, kalau kita nak buka Google Listing ni, seperti Puan Mardina punya persoalan tadi, pertamanya tuan-tuan buka saja dekat Google. Type Google, okay, dekat Google tu type, lepas tu type Google stroke business. Lepas tu klik saja. Ataupun tuan-tuan pergi ke logo yang sebelah kanan tu, kan kita ada akaun kita sebelah kanan tu, okay, ada 9 titik. Tuan-tuan klik dekat 9 titik tu. Okay, saya tunjuk contohnya. Okay, tuan-tuan klik dekat 9 titik ni, seperti ni. Okay, dekat sini pun akan ada keluar satu My Business. Okay, klik saja My Business ni. So, dia akan keluar seperti ini. So, saya bawa pergi ke slide mudah. Okay. Dapat follow So, bila tuan-tuan klik tadi, so dia ni My Business. So, dia akan pergi ke paparan seperti ini. So, dekat sini, tuan-tuan hanya perlu ikut dia punya step by step. Sangat mudah. Okay, tekan Manage Now. Okay, bila tuan-tuan tekan Manage Now, lepas tu dia akan pergi ke paparan seperti ini. So, dekat paparan ni, tuan masukkan apa nama perniagaan yang tuan-tuan nak letak. Ini contohlah sambal pedas sentul. Kalau tuan-tuan jual emas, emas Kuantan. Kalau tuan-tuan jual baju sublimation ataupun baju premium Terengganu. Apa saja. Ada juga pelajar kita, kawan-kawan kita, dia pakar dalam bidang khat dan juga bahasa Turki. So, letak situ. Kelas khat online. Lepas tu, ataupun nak lagi spesifik, letak Johor contohnya. Jadi letak kat sini je. So, bila dah kita create, lepas tu kita tekan saja create a business with this name. Klik yang bawah tu, bawah dia. So, bila tuan-tuan dah klik, dia akan bawa tuan-tuan pergi ke paparan seperti ini. Don't worry, slide ini tuan-tuan akan dapat dan sama step by step ni tuan-tuan akan boleh follow. Jangan takut nak klik selepas ni. Klik saja. Dan insyaAllah slide ni pun akan membantu anda. So, dia akan jadi seperti inilah. So, tajuk perniagaan tadi. Lepas tu kategori. Education, restoran, F&B, apa saja. Apa kategori perniagaan anda. So, selesai tuan-tuan klik.
maka tekan next. Bila klik next saja, dia akan pergi ke paparan seperti ini. So di sini dia ada pilihan. Do you want to add a location? Customer can visit. So jika tuan-tuan ada kedai ataupun pejabat, okey, tekan yes. Jika tak ada, boleh juga tekan no. Cuma okey, saya cadangkan kalau boleh tekan yes lah. Contoh macam alamat rumah dan sebagainya kan. Sebab sekarang ni ada kelebihan kalau kita letak lokasi. Sebab dia bila mereka search saja, kita punya lokasi, kalau mereka dekat dengan kita, maka kita akan berada di atas sekali. Mungkin ikut ranking lah, by kilometer dalam radius orang yang sedang mencari perkhidmatan kita. Itu antara kelebihan dia. So contoh, okay, tekan tekan yes ataupun no, terpulang. So kalau tekan yes, dia akan terus masuk kepada alamat. So tuan-tuan masukkan alamat tuan-tuan lah ke dalam maklumat tadi. Cuma yang di sini saya tak tekan yes. Okay. Lepas tu kalau no pun, selepas itu dia akan ada pilihan. Okay. Selain daripada alamat di kedai tadi, ke mana lagi? Okay. Tempat yang kita boleh serve. Maksudnya mungkin kita boleh buat delivery. Kita datang kepada pelanggan kita jika kita tawarkan. Contoh yang ni biasanya makanan lah. Okay, kalau kita buat makanan, katalah kita jual donat ke, kuih muih ke, mungkin kalau kita duduk Ceras, mungkin kita boleh hantar pergi Ampang. So type kat situ Ampang. Okay, lepas tu mungkin kita boleh pergi ke Sungai Besi, type Sungai Besi. Kalau ataupun kita boleh pergi ke Kuala Lumpur, type Kuala Lumpur. Mana yang kita boleh capai untuk membuat delivery, untuk memudahkan mereka. Ini bukan posting. Kalau post tu, of course kita tahulah semua orang boleh post ke satu Malaysia. Ini adalah maklumat yang kita nak boleh buat delivery. Ataupun mungkin ada ejen-ejen kita di kawasan-kawasan berkaitan. Okay, dapat Lepas tu kita tekan next. So selesai tekan next, ada iklan. Okay. So ini contoh lah. Ini contoh lokasi. So kita type saja, nanti dia akan keluar pilihan seperti ini. Okay. Lepas tu kita tekan next. So bila kita tekan next, kita akan dibawa ke paparan seperti ini. So di sinilah kita masukkan nombor kontak kita ataupun WhatsApp kita lah. Sebaiknya kita masukkan nombor WhatsApp untuk dihubungi. Lepas itu, di bawah tu ada pilihan untuk kita masukkan website jika ada. Kalau tak ada website lagi, tak ada masalah. Masukkan saja link FB tuan-tuan ataupun link Shopee, Lazada dan sebagainya. Ini penting sebab bila mereka membuat pembelian, tiba-tiba tuan tengok ada orang nak membeli je. Kenapa? Inilah fungsinya antara automasi perniagaan. Secara tiba-tiba dah ada orang buat pembelian. Okay, lepas itu kalau kita nak buat website percuma pun boleh. Tekan di bawah, get a free website based on your info. Nanti Google akan bagi satu ruang untuk kita boleh buat website secara percuma. Okay, dapat Okay, next. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya dia kata stay in the know. Lepas tu kita tekan yes saja. Okay, lepas tu kita tekan next. Kita akan create profile lah. So bila profile dah siap, dia akan tunjuk paparan seperti ini. Nanti akan keluarlah maklumat kedai apa semua tuan-tuan di sebelah kiri ni. Lepas itu nanti mereka akan hantar satu postcard daripada Google. Postcard ni dia macam TAC number. Okay, kalau TAC number tu dia hantar pergi ke SMS. Tapi yang ini dia akan hantar kod ini ke alamat yang kita daftarkan tadi. Pasal apa kita kena isikan kod ini? Supaya kita ni betul membuat perniagaan di tempat yang kita maksudkan tadi. Jadi Google akan buat verification. Okay, dalam masa 2 minggu mereka akan hantar postcard. Kalau tuan buat hari ni, dalam masa 2 minggu akan dapat satu postcard daripada Google. Okay. So, di situ masukkan nama kita, dia akan postcard by email. Tekan next. Ini macam ni contoh alamat lah di bawah ni. Okay, next. So, postcard is on its way. Tekan saja continue. Okay. Enter. Okay, setelah itu, nanti tuan-tuan juga akan boleh update. Okay, update waktu operasi perniagaan kita. So tuan-tuan update lah. Kalau buka hari Isnin sehingga ke hari Sabtu tadi, tekan open.
Lepas tu ada pilihan masa tak? Katalah buka pukul berapa sampai pukul berapa. Lepas tu kalau ada rehat, dia akan boleh juga buat option ada rehat 1 jam. Lepas tu tambah lagi buka daripada pukul 2 petang sehingga pukul 7 petang. Contohnya. Di sini tuan just klik open, lepas tu masukkan waktu perniagaan. Okay, setelah itu tuan-tuan tekan next. Okay, dapat So dekat sini, yang ini saya ingat tuan-tuan tak perlu accept message. Terpulang lah nak accept message pun boleh ataupun skip tak apa maksudnya disable message ni. Sebab kalau tuan-tuan accept message, nanti dia akan masuk ke dalam inbox Google tadi. Kalau tuan-tuan tak accept, nanti mungkin dia akan hantar pergi ke link WhatsApp kita. Itu. Jadi kita tekan skip. Sini kita tekan skip. So bila kita tekan skip, dia kira dah selesai lah. Okay. Ni lepas tu ada penerangan perniagaan, masukkanlah maklumat perniagaan. Lepas tu kita boleh tambah foto, ada foto-foto berkaitan, masukkanlah foto bisnes, apa kedai pun boleh. Okay. Bila dah habis semua ni, okay, kalau tuan nak skip pun boleh sebenarnya. Lepas tu dia akan pergi ke ruangan ni, yang ini skip. Jangan claim your credit, skip saja. Buat permulaan ni skip. Dia don't worry, yang ini dia akan tawarkan nanti, dia tak akan expired. Selagi kita tak membuat iklan yang pertama, kita akan dapat peluang untuk redeem rebate sebanyak RM150 ni. So untuk permulaan ni, tuan-tuan tekan skip sahaja. Okay. Seterusnya. Okay, kita punya profile dah nak siap, tekan continue. So dia akan terus ke paparan seperti ini. Kalau tuan-tuan dah paparan ke seperti ini, maksudnya tuan-tuan punya Google listing tu dah berjaya. Okay, didaftarkan. Tinggal lagi tuan-tuan akan tunggu satu kod daripada Google untuk tuan-tuan buat pengesahan, verification. Okay, so nanti dia akan bagi panduan dekat situ. Follow saja cara pengesahan dalam postcard Google. So far dapat tak tuan-tuan? Boleh komen saya kalau dapat follow. Okay, dapat follow. Alhamdulillah. Puan Mardiana semua. Alhamdulillah. Puan Fudia pun dapat follow kita. Cun. Okay, seterusnya saya nak kongsikan juga kepada anda bagaimana nak membuat website. Okay. Dekat page ini, nanti tuan-tuan akan nampak. Okay, kalau tuan-tuan katalah terskip benda ni, don't worry. Tuan-tuan pergi balik ke yang 3.9 ni, klik saja kat situ, pergi ke my business. Dekat situ dia akan keluar paparan seperti ini semula. So dekat paparan ni tuan-tuan, pergi cari website. Okay, klik pada website tu, dia akan bawa ke paparan seperti ini. Get started. So bila kat sini tuan-tuan tekan get started, lepas tu dia akan ada pilihan. Pilihan seperti ini. So saya tunjuk terus ke real. Dia akan ada pilihan seperti ini. So dekat tema ni tuan-tuan follow je step ni. Daripada tema, edit, foto, more. Follow je step ni, dia akan bantu secara mudah bagaimana nak membuat website di Google. So tuan-tuan tekan tema dulu, pilih color mana yang tuan-tuan nak. Tapi dia tak banyak lah sebab dia free kan. Tuan-tuan carilah color yang tuan-tuan minat. Katalah cream soda, klik cream soda. Ataupun plum harvest, klik. So dia akan tukar ikut kepada apa yang kita punya cita rasa. Okay, bila selesai je, okay, tuan-tuan akan tengok seperti ini maklumat dia. Lepas itu, tuan-tuan nak edit tak tulisan? Sekiranya nak edit tulisan, tekan edit. Okay, dekat tulisan ni, tuan-tuan pergi ke bawah, okay, headline. Tajuk dia nak tukar apa? Contoh. Okay, contohlah tuan-tuan burger. Apa tadi gambar tadi apa, nasi lemak. Nasi lemak KL. Contoh. Okay. Type. Lepas itu di bawah tu, okay, di bawah ni nampak tak pengedar ni? Tuan-tuan boleh tukar kat situ. Apa dia? Okay. Nasi lemak nasi lemak kampung contohnya. Selera kampung, nasi lemak selera kampung. Type kat situ contoh. Lepas itu di bawah sekali lagi, okey, tuan-tuan pergi scroll bawah ni. Okey, bawah ni lagi.
Okay, dia akan ada satu bahagian. Ni. Okay. Tuan-tuan pergi type ni. Type. Okay, apa dia? Ini adalah kira macam penerangan ringkas lah kepada dia, macam tajuk. Lepas tu di bawah lagi tu adalah penerangan ringkas kepada tu. Okay. Nasi lemak turun temurun contohnya. Lepas itu penerangan dia apa kita nak letak kat situ. Tuan-tuan type lah. Nasi lemak diwarisi sejak tahun 1990 contohnya. Okey. Rasa selera kampung. Okey. Tambahlah apa saja kampungnya. Okey. Lepas tu tulisan bold, lepas tu nak tukar pun tak ada masalah kat dia punya setting. Lepas tu kita tekan right dekat atas sekali. So bila tekan right, kita tengok perubahan daripada atas, kita tengok perubahan dia. Ni nasi lemak ni. Kejap lagi kita akan tengok bagaimana dia punya paparan. Okay, lepas tu ada tak kita nak masukkan gambar? Kalau ada, tekan saja. Okay, Puan Madiana tanya, headline tu bukan kita bubuh nama bisnes kan? Kita bubuh nama produk kita. Boleh juga bubuh nama bisnes, boleh juga bubuh nama produk Puan. Itu dia. Okay, ini gambar seperti biasa. Tuan-tuan klik, lepas tu pilih gambar daripada handphone ataupun daripada handphone ataupun daripada komputer terpulang. Tuan-tuan nak masukkan gambar mana? Contohnya lah. Okay. So, ni tak ada pilihan sangat gambar. Okay. Kalau ada pilihan, masukkan saja gambar tadi. Okay, contoh So, bila dah siap, nanti tuan-tuan pun boleh tengok bagaimana paparan kita punya website. Okay. Mo. Okay, kita tengok publish. Kita juga boleh unpublish punya. Ni kalau dekat Mo ni kita just tengok dia punya setting je lah. Okay. So bila dah siap kat sini, tuan-tuan pun boleh tengok dia punya setting. Sekejap banyak sangat button dalam ni. Okay. So kalau tuan-tuan perasan, sebelah kanan sekali, okay, ada satu button warna biru iaitu view site. Okay, klik dekat view site ni, so dia akan tunjukkan kita punya website tadi. Inilah contoh website kita. Ini gambar ni besar sangat, so tukarlah kita punya gambar kedai ke gambar apa sajalah tuan-tuan punya tu. So dekat sini tuan-tuan boleh tambah lagi sebenarnya ni untuk posting. Buat 2-3 posting ke pun tak ada masalah. Ni alamat kita, ni waktu operasi. Okay, contoh lain Contoh lain saya bagi. 1XOX UTC Sentul. Contohnya. Kita tengok dia punya ni. Kita klik. Ni. 1XOX Sentul tu kalau tuan tengok sebelah kanan ni. Okay, ada website. Perasan tak ada website dekat bawah ni. Tekan website ni. Dia akan keluar seperti ini. Ni warna hijau. Okay, lepas tu maklumat update. Update ni kira macam kita buat posting lah. Jadi kita boleh buat update bila-bila masa. Jadi dia macam kita buat status. Cuma kita tak perlu nak hantar hari-hari. Kalau kita ada promosi hari bulan tu ke, kita buatlah bulan tu satu kali posting. 2 bulan sekali posting pun tak ada masalah. Okay. Lepas tu pastikan tuan-tuan kongsikan link tadi tu, website ini kepada kawan-kawan. Minta mereka support tuan-tuan untuk dapatkan testimonial. Ini macam ini customer-customer. Saya punya customer lah dekat kawasan tu. Kita minta. So agak-agak bagus kita punya servis, bagi kepada mereka untuk mereka review. Okay. Ini gambar-gambar. Ini lokasi. Okay. Dapat tuan-tuan Okay, tuan ada bayaran ke? Ada bayaran. Bayarannya untuk ni kalau tuan hanya nak gunakan advertisement saja bayaran. Tapi untuk buat website ni sebenarnya percuma tuan-tuan. Okey, dapat Okey, siapa dapat boleh kongsikan di poin 1. So dah siap. Itu saja, mudah. Sangat mudah. Jadi nanti tuan-tuan Google, okey, saya bagi contoh pasal apa kita contohlah saya buat Google 1XOX. Okey, saya type 1XOX saja. Enter. Kita tengok ada tak carian. Okey. Kalau kita Google, tuan-tuan perasan tak bila saya buat Google tadi 1XOX saja, pertamanya dekat atas ni ada satu AD. AD ni advertisement.
Mereka yang membuat bayaran lah. So siapa yang membuat pembayaran ni, maka dia punya carian tu akan di atas sekali. So untuk XOX ni ada satu saja company yang membuat iklan XOX, iaitu of course daripada SQ lah. Okay, lepas itu dia akan ikut apa nama yang famous lah. Yang kedua pun sama, walaupun dia tak buat iklan, tapi dia antara priority, orang yang paling atas di dalam carian, ranking carian. So nampak tak? OneAccess.my, ini pun HQ. Lepas tu kalau kita turun bawah sikit, dia terus bagi kepada siapa yang ada lokasi. Tu sebab saya cadangkan tuan-tuan, sarankan tuan pastikan tuan-tuan letak lokasi. Kerana apa? Nampak tak? Saya punya tu atas sekali. OneXOX UTC Sentul. Lepas tu OneXOX Setapak. Jadi dia ikut rank lah. Lepas tu kalau kita hanya ada direction saja, maka dia akan direction saja. Tapi kita akan rugi sekiranya kita tak ada website. Sebab itu tuan-tuan pastikan bila buat Google listing ni, tuan-tuan buat juga website, supaya dalam website itu tuan-tuan letak gambar. Okay, contoh saya klik dia akan nampak seperti tadilah, letak gambar dan juga letak maklumat perniagaan tuan-tuan, waktu operasi, dan jangan lupa nombor telefon ataupun nombor WhatsApp. Dapat tak idea ni? Nampak tuan-tuan Okay, itu saja untuk malam ini. Okay, tapi sebelum tu saya sebenarnya nak kongsikan anda, selain daripada website ini, tuan-tuan juga boleh try website ni. Saya bagi satu contoh website percuma. Website ni pun percuma. Walaupun dia percuma, tapi dia punya level sama seperti website berbayar. Okay, just login. Nanti tuan-tuan, nanti saya bagi dia punya login. Dia punya login. Ini contoh, kita login. Ini dia, bila dia pergi login ni, dia pergi ke bahagian setting sebenarnya. Dia nak edit. Tapi saya nak tunjukkan kepada anda juga, supaya mungkin tuan-tuan ada masa, tuan-tuan explore sendiri benda ni. Saya tunjukkan contoh. Okay. Saya tekan Ctrl V. Saya padam dulu tu. Okay, saya copy balik. Okay, saya letak dalam komen dulu. Tuan, jika kita jual produk orang, lebih sesuai listkan nama produk ke? Kalau kita nak buka Google listing tadi, dia bergantung sama ada kita jual nama produk, lepas tu nama kawasan, ataupun nama produk, nama kita. Contohlah kata tadi Puan apa ya? Okay, katalah Puan Mardiana. Contohlah Puan Mardiana jual sambal apa? Sambal apa nama yang famous sekarang? Katalah okay, sambal famous, nama Puan, sambal famous Puan Mardiana, ataupun sambal famous kawasan Puan dekat mana. Pun boleh macam tu. Ataupun kalau Puan memang jual pelbagai, tak apa, letak je nama company, lepas tu saya menyediakan apa produk yang ada. Masukkan semua dalam tadi. Tak ada masalah. Okay. So sebelum saya terlupa pula yang ni. Okay, ini saya nak copy. Sekejap Saya copy. Okay, cuba klik link ni. Okay, dekat link ni. Okay, kalau tuan-tuan klik. Okay, saya bawa terus pergi ke sini. Okay, ini adalah satu persatuan yang saya sedang bantulah sebenarnya. Okay. Okay, dekat bawah ni kalau tuan buka website ni, nampak tak? Website ni sebenarnya percuma, tapi seperti berbayar. Pasal apa? Sebab tu saya nak tunjukkan kepada anda. Sebab dia punya function ni sangat bagi saya bagus lah. Okay, dekat bawah ni, kalau tuan-tuan nak buat website seperti ini, masuk dekat bawah ni, tengok dekat bahagian, sorry, saya belum enter lagi. Tadi tu tempat ini yang editnya, ini yang orang nampak. Okay, dekat bawah ni, pergi ke bawah sekali, dia ada tulis sebelah kiri ni. Perasan tak sebelah kiri ni, create your website for free. Okay, klik dekat situ, nanti dia akan bawa tuan-tuan pergi ke halaman seperti, okay, saya tak apa, saya klik. Seperti ini. Okay, klik. Lepas tu tuan-tuan get started lah. So, bila get started, nanti saya tunjuk agak panjang. Tapi insyaAllah saya akan buat satu kelas ini, saya akan buat setting, saya akan adakan satu kelas khas untuk ini, supaya tuan-tuan dapat follow benda ni. Okay, so nanti tuan-tuan akan nampak seperti ini. Inilah paparan dia.
Macam mana nak edit sangat mudah. Okay, contoh macam contoh gambar atas ni kan. Macam mana nak tukar. Tekan ni ada function setting, perasan tak? Okay, kalau dekat yang orang view tak ada. Bila pelanggan view dia kosong. Tapi ini bahagian setting. So klik je ke dekat setting ni. Okay, lepas tu bila tuan-tuan klik dekat setting, okay, ada bahagian section background. Tekan section background ni. Lepas tu ada pilihan gambar. Tekan tambah ni. Dekat tepi ni ada tambah. So cari gambar yang berkaitan. Sama ada upload, sedia ada ataupun kita upload. So macam mana nak upload? Okay, tekan upload image. Upload, cari gambar tu ada dekat mana. So then kita enter lah. Kita enter, maka dia akan terus masuk ke website atas ni. Dia akan berubah nanti gambar ni. Ini insyaAllah saya akan tunjukkan kepada anda nanti. Okay, lepas itu, macam ini, pengenalan pun boleh tukar. Okay, tertekan pula pengenalan ni. Sorry. Dia agak lambat. Okay. Okay, semua ni, button ni semuanya tuan-tuan boleh tukar. Mana ada tekan setting tu, tekan je setting tu. Dekat situ, kita boleh tukar semua. Tulisan, background, apa yang kita nak, dia akan boleh ubah. InsyaAllah saya akan buat kelas benda ni untuk tuan-tuan, saya akan bantu. Okay, macam ni gambar pun boleh tukar, edit. Edit, cari nak replace gambar tu dengan apa pun boleh. Okay, lepas itu apa lagi? Tulisan ni, tuan-tuan boleh type. Ni boleh type. Okay, saya tekan satu. Saya tekan satu lah supaya tuan-tuan nampak. Okay, contoh. Okay, contoh supaya tuan-tuan nampak. Katalah saya nak tambah. Okay, saya tambah. Okay, nak tambah apa? Gambar. Okay, kita ni kan dia keluar gambar ni. Saya tunjuk contoh satu untuk tuan-tuan. Katalah tajuk gambar ni apa? Okay, padam dulu. Okay. Katalah part ni tuan-tuan dah letak sambal. Senang contoh sambal ni. Sambal tumis. Sambal tumis express. EXPRESS. Contoh. Lepas tu dekat pada gambar ni, klik gambar ni, dia akan keluar edit. Okay, klik pada edit ni. Lepas tu tekan replace. Bila dah tekan replace, carilah di mana ada gambar tu. Kalau tak ada dalam galeri, tekan upload sebelah atas ni. Katalah kita klik upload. Okay, kita cari gambar makan. Kat mana ada gambar makan tu contoh. Kalau ada gambar makan lah. Sini tak ada gambar makan semua. Okay, tak apalah, kita ambil satu contoh dululah. Katalah gambar ni, kita tekan enter. Open. Okay, bila kita tekan open. Okay, then dia akan, kalau dia tengah upload, agak kelambatan di situ. Okay, then dia akan keluar. Seperti ini. So dekat sini, mungkin gambar ni tak penuh, tak apa. Dia boleh adjust. Klik saja. Di sini ada button besarkan dan kecilkan dia. Kita nak tukar dia. Dia tak apa. Try and error. Okay, lepas tu di sini kita boleh tarik dia. Kan? Perasan tak? Ataupun kita nak kecilkan dia pun boleh. Ikutlah kita punya strategi. Macam mana nak besarkan, kecilkan. Lepas tu tulisan. Okay, kita padam. Kita type sambal tumis ekstra diperbuat daripada ramuan apa turun temurun di Pekan Pahang contoh. Then bila dah siap ni, tuan-tuan nampak tak button publish sebelah atas sekali tu. Tekan publish, dia akan keluarlah apa yang tuan-tuan dah masukkan. Okay, saya tengok last pertanyaan. Website ni kita boleh masukkan semua produk kita dan customer boleh beli dari situ ke tuan? Yes, betul. Atau hanya untuk memperkenalkan bisnes? Boleh. Website ni dia ada satu setting untuk cart. Untuk kita boleh membuat pembelian sebenarnya. Tak apa, nanti saya akan buat satu kelas untuk website ni supaya tuan-tuan dapat manfaat daripada kelas asas digital ni. Nanti saya akan bantu anda. Cuma kena minta bahasa lah. Mungkin kita akan buat ni pada bulan 10 nanti. Okay, nanti saya akan buat satu hari ekstra, mungkin hari Khamis. Kita tak nak kacau kelas sedia ada. Mungkin kita akan tambah satu hari Khamis. Okay. Saya ingat pada minggu kedua lah saya akan buatkan kelas website ni. Okay tuan-tuan. Saya ingat itu dahulu buat masa sekarang. Okay. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan.
Satu pertanyaan yang saya boleh bagi. Sebabnya dah pukul 10. Maafkan saya. Ada pertanyaan? Okey, kalau tak ada, kita mungkin boleh bertangguh perjumpaan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok berkenaan dengan master link. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa ya, try klik dulu website ni. Lepas tu nanti di situ ada create secara percuma. Try explore dulu sendiri, jangan risau. Dia takkan apa nama, at least do and orang kata kita buat and improve. Do and improve. Try and error. Okey tuan-tuan, itu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Mohon maaf kerana saya terpaksa nak minta diri awal kerana ada urusan sekejap lagi ada kelas lain pula. Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan kehidupan husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikurniakan taufik dan hidayah, dilindungi daripada COVID-19, dikurniakan kesihatan, keafiatan. InsyaAllah itu saja daripada saya pada malam ni. Kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih Puan Haryadi, Puan Fudia, Puan Mardiana. Okey, insya-Allah jumpa kita besok. Assalamualaikum.